Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin kecewa kerana beberapa cadangan majlis itu demi kepentingan negara, terutamanya dalam soal pengurusan ekonomi, tidak dilaksanakan sepenuhnya. Dalam sidang media di Putrajaya hari ini, bekas Perdana Menteri itu berkata daripada 65 perakuan MPN berkaitan isu-isu utama berkaitan pengurusan ekonomi dan sumber manusia, hanya 16 perakuan atau 23.5% yang telah selesai dilaksanakan. Baki 30 perakuan, 43.5% pula. Katanya Muhyiddin masih dalam pelaksanaan, 14 perakuan, 20.3% belum dilaksanakan atau tiada maklum balas kabinet atau agensi berkaitan dan 9 lagi perakuan, 13% masih menunggu keputusan kabinet. Saya tak boleh kata tak dipandang. Pasal perkara yang kita putuskan ni semuanya tadi kita dah bawa kepada kerajaan menerusi memorandum kepada jemaah menteri dan diluluskan. Itu satu perkara. Tetapi persoalan yang penting bila dah lulus, bilalah perkara itu nak dilaksanakan. Yang itu yang paling penting pasal pemulihan tidak boleh dengan lulus begitu saja. Apa tindakan-tindakan susulan yang harus diambil oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri, oleh kementerian, oleh agensi. Pasal perakuan tadi melangkah kepada beberapa bidang-bidang yang melibatkan beberapa belas agensi dan kementerian. Jadi sebab itu bagi kami perlu ada satu kesungguhan, ada sense of urgency. Kerana kalau nak tunggu memulih tu sampai setahun pulih, saya fikir itu dah terlambat. Antara contoh perakuan utama MPN yang prestasi pelaksanaannya tidak memuaskan, kata Muhyiddin, berkaitan dengan isu kekurangan tenaga kerja asing, terutamanya dalam industri perusahaan mikro kecil dan sederhana (PMKS). Muhyiddin berharap agar Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dapat memberikan tumpuan utama kepada usaha melaksanakan langkah-langkah yang lebih berkesan untuk memulihkan ekonomi negara dengan lebih cepat. Beliau berkata langkah itu dapat membantu meringankan beban rakyat, terutamanya akibat kenaikan harga barang dan kadar inflasi. Saya tidak berniat untuk menuding jari pada sesiapa. Tujuan saya ialah supaya semua pihak sedar bahawa negara kita tidak berada dalam situasi yang baik pada masa ini. Saya berharap kerajaan menerusi bajet 2023 akan dapat mengemukakan langkah-langkah yang seimbang dan berkesan dalam mengawal kenaikan kadar inflasi, mengatasi kejatuhan nilai ringgit, merangsang pertumbuhan ekonomi dan membantu rakyat yang susah.